salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to EasyFast. Baik, pada video kali ini berkenaan dengan seperti tajuk dan thumbnail tu, anda dah semak ke belum status di portal MySTR? Kalau dah semak, ikuti video ni. Kalau belum semak pun, ikuti video ni. Apabila kita membuat semakan sekarang di portal MySTR, jelas terpapar dalam proses. Okey, benda ni aku nak jelaskan, dalam proses. Dan bagi kategori pendalaman tu sama ada ya ataupun tidak, itu saja yang keluar buat masa sekarang ni. Okey, itu bermaksud kita tunggu je lah. Kita tunggu je dalam masa yang terdekat ni, macam aku pernah cakap, timing dia 29 ke atas tu ialah tarikh untuk kita tahu perubahannya. Dan perubahan itu meliputi jumlah keseluruhan dan juga jumlah pada fasa 1. Okey, baik. Kita pergi kepada perkara yang seterusnya. Memang semasa semakan kita akan tahu banyak butiran, sama ada dulu tergagal STR maupun dulu atau bergagal SARA 2024. Okey, SARA kita tolak ke tepi dulu sebab SARA tu aku pernah cakap, Tapi ambil maklum perubahan status kepada dalam proses pengkreditan, tak kala kita buat semakan nanti bila diumumkan tarikhnya akan berlakulah, perubahan itu dan bernama dalam proses pengkreditan. Sekiranya lulus, kalau gagal boleh gagal, dan alasan kegagalan tu akan terpapar juga. Okey. Gagal STR bermaksud auto gagal SARA. Ambil maklum, Sudah. Jadi untuk pembayaran fasa 1 aku nak jelaskan dengan sejelas-jelasnya sebab nampaknya masih lagi yang kurang faham. Ada juga yang bertanya bujang dapat berapa. Okey, baik. Untuk kategori isi rumah ni terbagi kepada dua, 2,500 ke bawah dan 2,500 hingga 5,000 ringgit. Okey. Jadi bagi fasa 1 ini, bagi suri rumah ataupun bapa rumah, benda ke isi rumah, yang berpendapatan 2,000 dan 2,500 ke bawah, adalah dengan sahihnya fasa 1 ke semua, walaupun tak ada anak sekalipun, sehingga anak 5 orang sekalipun, fasa 1 akan menerima RM500, tak kurang tak lebih 500, ambil maklum. Fasa 1 isi rumah 2,500 ke bawah 500, 500, tak lebih tak kurang. Kalau kurang, bagi tahu, kita boleh buat laporan kenapa kurang pula, kan. Okey. Manakala bagi yang berpendapatan 2,501 hingga 5,000 ringgit pula, dia tak sama. Jangan salah faham, Yang 500 ni bukan untuk semua isi rumah, tapi bergantung kepada kategori pendapatan, Okey, bagi yang berpendapatan 2,501 sehingga 5,000 ringgit pada fasa 1, bagi yang tak ada anak, kosong, tak ada anak, dah berkahwin tak ada anak, fasa 1 hanya menerima 100 sahaja. 1 hingga 2 orang anak RM150. 3 hingga 4 orang anak pula RM250. Dan yang mempunyai anak 5 orang dan ke atas akan menerima RM300. Itu dia amount tetap, fasa 1 bagi isi rumah. Income 2,500 ke bawah dan income 2,500 dan ke atas. Ambil maklum, benda ni penting. Okey. Bagi orang bujang, bagi orang bujang kita ambil maklum, Okey. Yang tunainya hanya 350 saja. Dan sekiranya anda lulus SARA, tambahan 150. Itu bukan tunai, itu dalam bentuk pengkreditan ke dalam MyCard. Ambil maklum. Dan pada fasa 1, seperti dinyatakan dalam info sahih daripada HDN ni, fasa 1 golongan bujang ni 100. Golongan bujang tu yang umur berapa? Yang berumur 21 tahun hingga 59 tahun. Dan sekiranya OKU berusia 19 hingga 59 tahun. Ingat, had limitnya 59 sahaja yang dikira sebagai bujang. Dan perlu aku tegaskan, sekiranya golongan bujang ni terdiri daripada bujang ibu tunggal ataupun bapa tunggal, dan memelihara anak, maka automatik orang ni akan masuk dalam kategori isi rumah berpandukan pendapatan. Ingat, so. Okey. Dan seterusnya bagi yang berumur 60 tahun ke atas, ini dikategorikan sebagai warga emas. Okey, bagi warga emas ni, kerajaan maksimum ialah sebanyak RM600. RM600. Dan pada fasa 1 hanya menerima RM150 sahaja tunai. Itu tentang STR. SARA pula bagaimana? Okey, kita dah tahu jumlah dia, ada kategori baru dan sebagainya. Okey, tentang persoalan sama ada penerima Sabah, Sarawak dan Labuan akan menerima secara pukal seperti yang terdahulu. Okey, persoalan itu kalau kita nak lihat, kerajaan mesti akan mengguna kaedah yang lama juga, sebab itulah keberkesanannya. Sebab banyak penerima ni duduk di pedalaman, jadi senang sekiranya dibagi secara tunai sekaligus. Namun kita tengok pada semakan nanti, adakah ada perubahan kaedah dan sebagainya. Ambil maklum. Okey, itu dia. Kalau anda belum semak,
buat masa sekarang ni tak payah semak. Lepas tengok video ni tak perlu semak, belum ada apa-apa perubahan lagi. Dan sekiranya dah semak ataupun hari-hari semak, aku nak beritahu tak perlu nak buat semakan hari-hari. Ya, ada orang ramai yang buat semakan hari-hari. Setiap hari duk buka bantuan tunai, duk hasil, duk gov.my nak tengok perubahan status. Tak ada. InsyaAllah kalau ada, korang relax je. Ada perubahan dengan pantas kilat yang boleh, aku maklumkan perubahan tu. Ya. Jadi kalau tak ada apa-apa perkembangan yang terkini, tak perlu nak buat semak hari-hari. Ya, InsyaAllah aku akan pantas dalam hal-hal macam ni, ya. Okey, jadi itu saja. Harap maklum, ya, tentang pembayaran STR fasa 1, ya, yang tak jauh lagi pun sebenarnya, dan SARA, ya, yang kita akan terima pun tak lama lagi. Yang mana layak nanti, semua layak, tapi yang lulus kita nantikan siapakah yang lulus untuk SARA. Okey, jadi harap maklum, semoga jelas, ya. Kita jangan blur-blurkan fikiran kita chill saja, tunggu info sampai baru buat semakan, ya. Selagi tak ada keluar video ke apa ke berkenaan dengan perkara ni, tak perlu nak buka portal MySTR tu hari-hari, ya. Itu dia. Semoga jelas, semoga manfaat, ya. Yang mana belum tekan loceng agar dapat notifikasi video yang terbaru daripada channel ni. Okey, sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat untuk semua. Bye bye.